Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Borneo, asal-usul nama diberi. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Borneo merupakan pulau ketiga terbesar di dunia. Ianya dikelilingi oleh Laut Cina Selatan di utara dan barat laut. Di bahagian timurnya pula menghampar Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Di bahagian Selat Borneo pula adalah Laut Jawa dan Selat Krimata. Pulau Borneo juga di sebelah baratnya adalah Semenanjung Malaysia dan Sumatera, dan di sebelah selatan adalah Jawa, manakala di sebelah timur adalah Sulawesi dan timurnya pula adalah Filipina. Dengan keluasannya yaitu 743.330 km persegi, Pulau Borneo merupakan pulau terbesar di Nusantara, dan Pulau Borneo terdiri daripada 4 negara, yaitu Brunei, Kalimantan, Sarawak dan Sabah, yang dikenali sebagai Malaysia Timur. Sarawak dan Sabah berserta Semenanjung Malaysia adalah negara pembentukan gagasan Malaysia. Kalimantan pula merupakan salah satu daripada wilayah pembentukan Indonesia. Manakala negara Brunei Darussalam merupakan satu lagi negara yang juga lokasinya terletak di Pulau Borneo. Di Borneo inilah terletaknya Gunung Kinabalu, Sabah Malaysia, yaitu merupakan puncak tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 4,095 meter dari aras permukaan laut. Gunung Kinabalu ini bukan saja puncak tertinggi di Malaysia, malah ianya juga merupakan puncak ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Selain daripada itu, jika dilihat daripada sungainya pula, Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan Barat merupakan sungai yang terpanjang di Republik Indonesia, manakala Sungai Rejang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Inilah Pulau Borneo yang namanya daripada puncak tertinggi sehingga ke sungai-sungainya yang panjang. Selain daripada Pulau Borneo juga mempunyai 1,001 lagi keindahan, baik daripada segi budaya dan warisannya yang tidak pernah ada di tempat lain di seluruh dunia. Borneo nama diberi. Itulah tajuk kisah pada kali ini, sebagai satu lagi perkongsian informasi untuk kita semua. Ini kerana dunia mengetahui bahawa Pulau Borneo ini adalah antara nama pulau yang mempunyai paling banyak panggilannya suatu waktu dahulu. Menurut catatan daripada pengembara dari tembok besar Cina sekitar abad ke-8 hingga ke-9, Borneo dicatatkan sebagai Poli atau Polo atau Poni atau Bunlai.
Di ketika itu dicatatkan juga bahawa di Borneo sudah pun mempunyai banyak peradaban, iaitu kerajaan kuno negeri yang juga mempunyai hubungan perdagangan dengan saudagar dari tembok besar Cina. Pada tahun 1225, seorang penjawat dari tembok besar negara Cina yang datang ke Borneo pernah mencatatkan di dalam jurnal perjalanan yang merujuk Borneo sebagai Chua Juaika. Jika Suwarnah Bumi yang bermaksud tanah emas adalah merujuk kepada Semenanjung Asia Tenggara, termasuk Burma dan Semenanjung Thai dan juga Semenanjung Malaysia suatu waktu dahulu. Suwarnadjipa pula yang bermaksud Kepulauan Emas adalah merujuk kepada kepulauan-kepulauan sekitarnya, dan ini termasuk Pulau Borneo suatu waktu dahulu. Ini termasuklah Sumatera dan Jawa, seperti di kawasan Tanah Tinggi, Minangkabau dan Borneo, yang sememangnya kaya dengan perlombongan emas yang diusahakan secara kaedah primitif suatu waktu dahulu. Nama sumber Yadnipa itu adalah ketika Borneo rata-ratanya wilayahnya adalah di dalam pengaruh empayar besar Sriwijaya. Nama sumber Yadnipa ini juga digunakan di dalam teks-teks kuno Hindu dan Pulau Charsi yang merujuk kepada empayar Sriwijaya yang kewujudannya adalah pada abad ke-7 sehingga ke-11. Asal nama Bona Fortuna ini adalah daripada bahasa Itali yang bermaksud bernasib baik atau good luck. Di dalam bahasa Inggris, Bona Fortuna ini adalah merujuk kepada perjalanan bangsa Eropah yang telah masuk ke kawasan pendalaman di Pulau Borneo yang penuh dengan kekayaan fauna dan flora, malah juga binatang-binatangnya yang unik dan tidak seperti di tempat lain. Menurut sumber-sumber dokumen sejarah, bangsa Cina juga menunjukkan bahawa Borneo juga dikenali sebagai Boni. Ini kerana hubungan diplomatik terawal di Borneo dengan negara Cina dicatatkan. Sudah pun terjalin sejak kewujudan negara Brunei yang wujud pada sekitar abad ke-7 seperti yang dicatat di dalam Taiping Hayuan Yuji pada tahun 978 Masehi. Namun begitu, pada ketika itu, negara Brunei diperintah oleh raja-raja yang mempunyai pengaruh Hindu dan beragama pagan. Sekitar abad ke-14, hampir keseluruhan bumi Borneo dikuasai oleh empayar Brunei. Dan pada ketika itu, zaman inilah adalah apa yang dipanggil zaman kegemilangan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan kelima Kesultanan Brunei Darussalam. Nama Borni ini merujuk kepada satu catatan yang direkodkan oleh Ludawiko di Watahema yang datang
di Borneo pada tahun 1550. We arrived at the islands of Borneo, which is distant from the Malaysia about 200 miles, and we found that it was somewhat less than the upper side and much lower. The people are pagan and are men of goodwill. Their color is whiter than that of the other sort. In this island, justice is well administered. Satu waktu dahulu, Borneo juga dikenali sebagai Kalimantan. Namun begitu, persoalan nama Kalimantan itu berkisar kepada wilayah yang ada di Pulau Borneo sekarang. Mengikut sejarah sekarang, Kalimantan adalah di bawah Republik Indonesia, manakala Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia dan negara Brunei sebagai satu negara yang lain, dan keempat-empatnya terletak di Pulau Borneo. Jika dirujuk kepada asal nama Kalimantan atau Klemantan, sebenarnya berasal daripada bahasa Sanskrit, yaitu Klamantahana. Klamantahana itu bermaksud pulau yang udaranya sangat panas, kerana Pulau Borneo dikelilingi oleh lautan dan selat di mana-mana bahagian. Penduduk asli Pulau Borneo yang rata-ratanya masyarakat etnik Dayak pula memanggilnya Klemantan atau Kuala Manton, yang akhirnya mempertuturkannya menjadi Kalimantan. Namun begitu, kita mengetahui bahawa wilayah yang dikenali sebagai nama Kalimantan sekarang juga mempunyai beberapa kerajaan kuno yang gah suatu waktu dahulu. Dan jajahan kerajaan kuno ini juga ada yang mencakupi wilayah Sabah maupun Sarawak sekarang. Ketika kegemilangan Empayar Singgasari, ianya disebut sebagai Bakulapura, iaitu jajahan takluk Empayar Singgasari di sebelah barat daya Pulau Borneo. Bakula mengikut bahasa Sanskrit bererti pohon tanjung atau nama saintifiknya Mimus of Elengi. Bakulapura juga dipanggil Tanjung Pura, yang bermaksud kerajaan-kerajaan yang wujud di kawasan yang ada banyak pohon tanjung. Ketika di bawah kerajaan Majapahit pula, Pulau Borneo juga disebut sebagai Tanjung Negara, seperti yang diceritakan di dalam Kekawin Negara Keratagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, yang merujuk wilayah Tanjung Negara adalah mencakupi sehingga ke Seludong, iaitu nama lama Manila dan juga Kepulauan Sulu. Menurut hikayat Banjar yang ditulis pada tahun 1663 pula, Kalimantan dirujuk sebagai hujung tanah. Nama hujung tanah ini lebih mengarah kepada bahagian timur Pulau Borneo sekarang, kerana disinilah banyak kerajaan-kerajaan negeri yang menjadi penghantar upti kepada kerajaan Banjar suatu waktu dahulu. Mengikut satu naskah yang dipanggil Ramalan Prabu Jayabaya yang ditulis sewaktu berdirinya kerajaan Kediri, iaitu Pajalu. Teks Jawa kuno ini mengisahkan satu yang akan terjadi di masa hadapan,
dan ianya menyebut Borneo sebagai Nusa Kencana. Nama Borneo itu sebenarnya wujud pada abad ke-15, yaitu ianya merujuk kepada sebuah pohon yang dinamakan Borneol. Di dalam bahasa saintifiknya adalah Drybalanaops camphora, yang juga dikenali sebagai pohon kapur untuk mengeluarkan kapur barus. Pohon ini banyak terdapat di Borneo pada waktu itu, dan ianya sememangnya antara tarikan bangsa Eropa untuk mengunjungi Pulau Borneo, memandangkan pohon Borneol yang mengeluarkan kapur barus adalah antara produk utama di dalam penghasilan minyak wangi. Akhirnya pelet bahasa Eropa digunakan yang menyebabkan sebutannya menjadi Borneo. Dan apa juga catatan yang mencatatkan bahwa perkataan Borneo itu merujuk kepada Brunei atau Baruni, yang juga merupakan empayar besar di Borneo pada waktu itu. Akhirnya pelet bangsa Eropa menjadikan ianya dipanggil Borneo. Inilah informasi perkongsian bagi kita cuba mengenali nama Borneo, yaitu satu pulau yang ketiga terbesar di dunia, dan Sabah, Sarawak, negara Brunei, dan Kalimantan adalah wilayah-wilayah yang berada di Pulau Borneo sekarang. Pulau Borneo yang sememangnya mempunyai banyak nama-nama sejak dari dulu lagi, yaitu melalui apa yang dicatatkan di dalam manuskrip sejarah kuno daripada pelbagai bangsa di dunia.